الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Siapa ciri Elohakum? Ya. Apa? Oh, okey, baik Ustaz. Saya kau balik Ustaz apa? Kelas sana. Okey, baik. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada pagi ini meskipun lambat sikit. Kan apa saya terbangun lambat sikit tadi. Kan tak tahu hal lah. Cik Leha amboi. Cik Leha tu ada je. Sihat Cik Leha nak? Duduk Sarawak ke tu? Ha? Ustaz. Ya. Apa tajuk apa Ustaz? Tajuk apa ni Ibu ni? Menziarahi orang-orang soleh tu kan? Kalau ceritakan yang lama 191. Tapi cuma tajuk menziarahi orang-orang yang soleh. Menziarahi orang-orang yang soleh. Baik. Jom kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin. Babu ziyarati ahli al-khairi wa mujalasatihim وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم ودعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. Bab menziarahi orang-orang yang baik dan duduk dengan mereka, bersahabat dengan mereka, menyayangi mereka dan meminta menziarahi mereka, meminta doa daripada mereka dan menziarahi tempat-tempat yang baik. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا إلى قوله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Cik Leha. Baik, ngerancak Cik Leha tu. Baik. قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله تعالى عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم. Baik, ayat Quran firman Allah Subhanahu wa taala wa iz qala Musa, dan ingatlah tak kala berkata Musa li fatahu, bagi budak. Fata ni budak, bagi budaknya. Kalimat fata
ulama kata ada beberapa makna. Yang pertama, fata maknanya pemuda. Yang kedua, fata membawa makna hamba. Fata juga membawa makna khadam. Membawa makna apa? Khadam pembantu lah. Jadi kalau di sini kita kata beratnya kepada pemuda ataupun khadam. Pemuda ataupun apa? Khadam ni apa? Pembantu. Hamba tak semesti hamba lagi lah kan. Pengikut pun boleh. Pengikut boleh. Baik. Tapi siapa dia yang dirujuk di sini? Dikatakan oleh ahli-ahli tafsir, nama dia Yusha' bin Nun. Yusha' bin apa? Bin Nun. Dia adalah anak murid Nabi Musa alaihi salam. Dan dia adalah dipanggil apa? Successor orang panggil, pengganti ya. Successor. Successor bagi Nabi Musa bila Nabi Musa wafat. Dia jadi, dan dia nabi selepas Nabi Musa. Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun. Dan ibu-ibu tahu kan apa? Nabi Musa wafat dalam tempoh 40 tahun. Bani Israel sesat dalam apa? Dalam padang Tih. Padang di Sinai tu. Di semenanjung Sinai kan. Kan kisah dia mula-mula Nabi Musa meninggal. Kiranya kisah dia tu kan bila depa lari daripada Firaun, kan depa rentas apa? Laut mati ke? Laut merah. Rentas laut merah, lepas tu berpindah ke semenanjung Sinai. Boleh? Di semenanjung Sinai tu macam-macam lah depa minta pada Nabi Musa kan, minta manna wasalwa lah. Betul. Yang apa? Disebutkan depa bangun pagi je, burung macam lebih kurang burung puyuh tersedia depan depa. Kita syok lah, tak ada apa, burung ambil makan. Satu salwa, salwa burung. Mana dia berkata dia keluar macam apa, dekat pokok-pokok tu macam manisan, getah manis. Lepas tu dia berkata apa? Lah ni kan ada mana kan, ada getah Arabicam. Dia berkata kalau asal baru keluar manis, boleh buat manisan, tapi dah lama dia hilang dia punya apa? Manis dia tu. Boleh? Jadi pun buat makan. Lepas tu dah boleh makan tiap hari. Nabi Musa, kami jemur lah. Kami jemur. Tolong bagi kepada kami apa? Kacang, bawang, apa dah? Fumiha, kacang parpu. Tahu kacang parpu apa? Kacang dal. Kacang dal. Ada siha wa fumiha wa ada siha wa basaliha. Lepas tu kata Nabi Musa, astastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Hendak tukar hak yang Allah Ta'ala bagi, tukar dengan benda biasa-biasa ni. Sebab kan padang pasir, kau satu padang mana boleh. Lepas tu kata Nabi Musa, kalau nak sangat balik Mesir. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Balik Mesir. Balik Mesir. Baru terlepas daripada azab. Ada seberang. Tu. Ada dapat makanan. Lepas tu apa? Kata Nabi Musa, kami tak tahan apa masih panas apa tak tahan. Boleh tak tahan. Lepas tu Allah Taala bagi wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul. Kami jadikan ada apa? Awan tutup mendung supaya tak ada panas langsung. Tu dia. Lepas tu minta lagi. Musa arina Allah jahrah. Nabi Musa, la nu'minu laka hatta nara Allah jahra. Kami takkan beriman betul-betul sehingga kami nampak Allah Ta'ala depan-depan mata kami. Tu dia minta tu pula. Lepas tu fa akhazatuhum as-sa'iqah. Allah Ta'ala panah peti mampus depa. Jahat sangat minta macam-macam pelik-pelik. Lepas tu apa dia? Macam-macam lah. Kami tolong bagi syariat kepada kami nak beramal. Buat mail lah Taurat. Bila Nabi Musa nak minta Taurat bermunajat pada Allah Ta'ala, pi sembah apa? Pi sembah apa? Lembu samiri. Patuh hati Nabi Musa alaihissalam bila balik tu. Boleh? Bila dah settle dah Nabi Musa kata dapat pengampunan dah.
Oh, Nabi Musa, kami ni takkanlah nak duduk kawasan-kawasan ni. Bagilah kami satu negara, kami nak duduk, nak adalah rasa sikit ada negara. Okey, tak apalah. Kita jom nak negara, kita masuk ke Palestin. Nah, ada start tu bagi Palestin. Tapi Palestin tu ada bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan ni geng besar-besar gergasi. Kami ketok-ketok kecil-kecil je. Lepas tu kata kat Nabi Musa dia, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna laqaidun. Boleh tak? Hang dengan Tuhan hang pi berperang, kami duduk sini relax. La ilaha illallah. Tu nak kata. Dia tak kita kalau cukup buat sekali pun dah fed up dah kan. Ini banyak kali ni Yahudi punya perangai dia, Pak. Kemudian suatu Nabi SAW bila pernah kan Nabi ketika peperangan Hunain tu, orang kata kat Nabi, wahai Muhammad, kau tak berlaku adil untuk bagi harta perang ni. Maka Nabi SAW tak marah balik, dia kata, moga Allah Ta'ala merahmati Musa, dia disakiti lebih teruk daripada aku. Nabi kata, sebab apa? Yang kita sebut tadi lah, macam-macam Yahudi buat kepada Nabi Musa alaihi salam. Minta bagi tapi tak ada seorang pun bersyukur dengan apa yang diberi. Masa Nabi Musa meninggal tu, dia masih macam tu. Lepas tu ni kita bila dah sampai tahap tu nak bagi negeri tu Palestin, boleh suruh kata hang dengan Tuhan hang habis berperang. Maka kata Nabi Musa, cukuplah. Fafariq baini wa baina bani Israel. Allah mafarik baini wa baina bani Israel. Nabi Musa kata, ya Allah, pisahkanlah aku Israel. Tak ada guna mereka ni. Boleh? Yatihuna fil ardi 40 sanah. Maka mereka sesat di tempat itu selama 40 tahun. Nabi Harun ada, tapi itulah dah pening yang mereka tu. Mereka memang sebenarnya ikut agama Nabi Musa, tapi nak kata jahatnya Bani Israel ni, mereka satu tak taat. Lepas tu satu lagi mereka ni, mereka tak boleh tau macam kita kata beriman dengan benda ghaib. Tak boleh. Tu perangai Nabi perangai Bani Israel. Mereka materialistik. Sebenarnya sebab tu kan dia berkata, kami tak boleh sembah Tuhan yang kami tak nampak. Tolong jadikan berhala macam berhala. La ilaha illallah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ushribu fi qulubihimul ijl. Kami jadikan hati mereka tu suka kepada material lah tu dia. Yang kata dia pergi nak jadi Tuhan tu. Itu. Itu. Yang tu kiranya kan Nabi Musa cakap dengan Tuhan. Bani Israel kan kata, kami tak percaya, betul ke hang cakap tu Tuhan? Tunjuk kami depan-depan, munculkan kami Tuhan tu depan-depan. Biar mata kami nampak. Biar tak betul. Kan? Tu geng-geng Bani Israel. Lepas tu Allah Ta'ala apa? Panah peti. Panah peti itu kepada orang yang dipilih, orang yang paling baik itu dipilih. Semua mati kena panah peti. Sebab apa? Depa biadab kan, depa nak kata kami depa itu join munajat dengan Nabi Musa. Tapi depa cakap bila munajat tu, tolong tunjuk Allah Ta'ala depan-depan. Mana boleh cakap di sebalik hijab. Lepas tu biadab kena panah peti, mati. Nabi Musa kata, sedihlah. Nabi Musa Bani Israel, depa ni dah lah yang paling baik dah. Yang terbaik dah. Kau tu jahat, terbaik dah tu. Terbaik dah. Kalau kau matikan mereka, tak ada siapa dah lah. Lepas tu Allah Ta'ala hidupkan balik mereka. Wa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kami hidupkan balik lepas apa kenapa? Surah Baqarah tu. Surah Baqarah tu start daripada ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum tu sampai juzuk 2. Semua cerita pasal nikmat Bani Israel sahaja. Banyak sungguh cerita pasal nikmat Bani Israel. Supaya pengajaran kita ni lah. Lepas tu Allah Ta'ala puji
puji kaum mukminin ni berbanding dengan Bani Israil, sebab kita sebut alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Kita ni beriman dengan apa? Ghaib. Ghaib apa dia? Benda yang tak nampak. Beza dengan Yahudi tadi, arinallaha jahra. Kami takkan beriman dengan Allah Taala sampai kami nampak dia. Kita kata hang ni apa, kita diuji kan. Kita beriman dengan benda tak nampak, tapi bukan maksud benda tak nampak tu tak ada kan. Tu simple saja. Boleh? Tu faham. Dengan Yahudi satu. Dan kita kata antara kisah Nabi Musa ni adalah Nabi Musa bersama dengan Fata ni, successor dia nama Yusha' bin Nun, pergi bermusafir untuk jumpa siapa? Nabi Khidir ni, surah Kahfi ni. Okey, cerita dia, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Apa makna dia? Nabi Musa kata kepada budak dia, teman dia, la abrah, aku takkan berganjak sehingga aku sampai di pertemuan dua laut. Sampai di mana? Pertemuan dua laut. Ataupun amdiya huquba, ataupun dia kata ataupun aku akan apa? Terus berjalan. Huquba, lama mana pun tak apa. Lama mana pun tak apa. Apa maksud dia tu? Maksud dia yang pertama, Nabi Musa kena jumpa Nabi Khidir di mana? Di pertemuan dua laut. Dua sungai. Bahrun, laut. Laut. Sungai Nahrun. Boleh? Saya dengar dalam ayat Quran sebut apa? Jannat apa? Anharin kan? Anhar. Itu dalam Al-Quran. Ya. Bukan. Yang ni lain. Itu Waqiah tu kan. Itu surah Waqiah tu lain. Yang ni dua laut yang mana? Wallahu a'lam, tak tahu. Nabi Khidir Nabi tapi tak wajib untuk menyampaikan. Nabi Musa Rasul maknanya wajib menyampaikan. Mana yang lagi tinggi? Nabi Musa kan Nabi Khidir? Nabi Musa lah Rasul pasti Nabi. Boleh? Okay, baik. Ni kalau dalam huraian saya ni dia sebut, dikatakan, mana saya jumpa baca kemarin, multaqal bahri Faris wa Rum. Dikatakan antara dua laut itu adalah laut Parsi dan juga laut Rum. Mana laut Parsi? Laut Parsi dan juga laut Rum. Ni laut Rum Mediterranean lah. Laut Parsi Persian Gulf tu kot. Kan? Rekod belah mana bertemu kat situ? Tak tahu. Tapi ada setengah dia berkata laut merah, laut merah dengan laut Mediterranean. Ada kata laut yang dekat Morocco tu. Morocco di antara laut Morocco, laut Atlantik yang belah tu. Lepas tu laut Mediterranean dengan laut Pasifik ke laut Atlantik, tak tahu. Pasifik saya pun tak tahu. Pening kan. Antara tu lah. Waktu kami pergi Mesir, dia berkata dekat kawasan antara Laut Merah ni. Lepas tu kawan Morocco kata tak, yang jumpa Nabi Musa jumpa tu dekat Morocco tu. Lepas tu ada kata daripada Nabi Musa tu dia jumpa dekat Somalia tu. Tu dia jauh betul antara tempat-tempat pertemuan dua laut. Boleh? Okey. Tak tahu kat mana. Au amdiyah hukuba, kalau tak jumpa lagi aku akan terus berjalan. Maksud dia apa tu? Kata ulama, ini menunjukkan semangat Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Sebabkan Allah Taala suruh Nabi Nabi Musa pergi belajar dengan Nabi Khidir kan. Dia punya semangat tu, dia kata tak, selagi aku tak jumpa aku akan jalan. Huquba, kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, kalimat huquba ni maknanya zaman, masa. Tapi orang Arab
masa depa sebut kadang-kadang kalimat zaman. Zaman bahasa Arab juga. Depa sebut kalimat huquba ataupun hiqbah. Satu hiqbah bersamaan dengan 80 tahun. Kita dekad tu masa juga kan. Hari masa juga, kurun masa juga, boleh. Tapi kalau huqubah, hiqbah 80 tahun, itu kita tak nak kan, dekad ke apa, dekad 10 tahun tidak. Kurun 100 kan. Ikut secara puratur umum mesti itu kot 80 tahun. Boleh jadi. Jadi kiranya Nabi Musa kata apa? Walaupun aku terpaksa berjalan 80 tahun. Itu dia. Semangat dia nak pergi mengaji. Sampailah kepada kata apa? Allah Ta'ala cerita qala lahu Musa bila jumpa. Kan kalau kita baca surah Kahfi tu kan apa depa berjalan fa'atba'a sababa jalan ni. Lepas tu apa Allah Ta'ala kata kalau nak tahu tempat tu ada Nabi Khidir, ikan akan hidup balik. Ikan akan hidup balik dan terjun balik dalam apa? Dalam air. Waktu tu ikan tu dia buat tengah jalan, ikan tu hidup. Jalan dan apa orang panggil apa? Yusha bin Nun yang buat ikan tu, dia tak sedar. Dia lepas tu jatuh ikan. Dia kata, ikan. Okay, tak apa, jalan. Dia lupa kata itu adalah alamat Nabi apa? Nabi Khidir. Maka berjalan sampai dia kata apa atina ghada'ana laqad laqina min safarina haza nasaba. Sampailah Nabi Musa kata tolong buat main makanan, kita dah letih nak mampus ni kata. Itu ada nasaba tu dah letih sangatlah, letih sangat sungguh. Boleh. Lepas tu bila nak Yusha bin Nun nak tengok bekat, mana ikan? Oh, ikan ni masuk badan. Apa tu? Dah jalan jauh tu dia. Jalan jauh lah. Kata, zalika ma kunna nabghi. Itu yang kita nak tempat kita nak pergi tadi. Ingat mana tempat tu? Ni syaitan bagi aku lupa. Kan? Patah balik. Subhanallah. Tu nak kata menuntut ilmu bukan kerja yang apa? Senang. Tu Nabi, you know. Kalau kita patutnya Nabi ni doa, ya Allah bagi aku Mercedes ada driver supaya wis kan, ataupun ya Allah bagilah aku awan terbang, boleh, ataupun kapet terbang, aku pergi sampai kepada tak ada. Sebab dia faham apa dia. Yang pertama, bila kita nak menuntut ilmu, mesti lalui sebab-sebab dia, asbab dia. Kena bersusah payah, kena bermusafir, kena cari tok guru, kena duduk orang panggil apa? Kena duduk kita panggil apa? Rendah diri depan tok guru. Kan Nabi Khidir kata kan, jangan tanya tu. Dia kena iltizam dengan adab dia menuntut dengan Nabi Khidir. Boleh? Tu. Dan Nabi Musa kata apa? Qala lahu Musa kata kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Adakah boleh aku ikut engkau atas bahawa engkau ajarkan kepada aku sebahagian dari ilmu yang diajarkan kepada engkau, sebagai satu petunjuk. Dia minta dengan cara beradab, kata para ulama. Kalau kita, patutnya Nabi Musa ni panggil apa? Orang Rasul, orang besar kan. Katanya, ajak aku. Gitu dah lah. Ajak aku, berapa kena bayar? Kata. Kalau kita gitu lah. Tapi dia kata, dia tak minta ajak aku. Dia kata, boleh tak saya ikut? Saya nak ikut cik, saya nak turut cik. Moga-moga saya dapat ilmu. Dia tak sebut, dia kata, Tuan Guru kena ajar saya. Kemah sangat lah kalau gitu kan. Tu dia nampak adab. Bila kita nak dengan Tok Guru, kena merendah diri. Dan ulama-ulama sufi ini mengatakan kisah Nabi Musa ni ada faedah yang sangat-sangat besar. Imam Fakhruddin Ar-Razi dia keluarkan lebih 150 pengajaran daripada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir sahaja. Antaranya usaha menuntut ilmu, antaranya adab ilmu,
antaranya ilmu penyucian jiwa, ilmu tasawuf tu, antaranya dipanggil sebagai ilmu hakikat. Tu dia. Makrifat, adanya dipanggil apa? Mungkin orang yang guru, kita jadikan guru kita guru tu, boleh jadi guru tu kita sebenarnya kurang mulia daripada kita. Kita mulia lagi. Boleh tak kita jadi murid pada dia? Tak ada masalah. Boleh. Tu dia. Itu dipanggil banyak pengajar, banyak pengajaran. Lepas tu hakikat qada dan qadar kan. Kan betul qada qadar kan dia tebuk kapal. Kita kata, ni apa tebuk kapal orang ni? Lepas tu pergi bunuh budak pula. Gila ni berbunuh budak. Kesianlah depa ni dah tak ada anak apa semua. Tak tahu. Rupanya apa musibah yang Allah Ta'ala bagi tu nampak dia macam teruk, tapi depan dia adalah benda baik semata-mata. Kapal rosak, pada kurang selamat daripada diambil oleh apa? Raja yang jahat. Anak mati tu, anak tu jahat tu, Allah Ta'ala ganti dengan anak soleh yang membuat baik kepada ibu bapa dia. Tu dia. Tak tahu. Itu dipanggil rahsia qada qadar. Baik, habis. Qala, point dia kat sini kat mana? Point dia kan kita sebut mesti ziarah orang-orang yang baik kan. Di sini Nabi Musa ziarah Nabi Khidir alaihi salam. Jauh sungguh ziarah tu nak. Tu dia. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarlah, dia kata. Sabarlah diri engkau bersama dengan orang yang berdoa kepada Tuhannya pada waktu pagi dan waktu petang, menghendaki wajahnya, baik, menghendaki semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini apa dia? Allah Ta'ala kata Nabi mesti duduk dengan orang-orang ni. Siapa orang-orang ni? Yang sentiasa berdoa pada Allah pagi dan petang. Maknanya apa? Kena duduk dengan orang soleh, orang-orang baik. Jangan duduk dengan mak-mak rempik. Boleh? Jangan duduk dengan minah-minah bawang. Boleh? Itu yang dimaksudkan di situ. Maknanya kena duduk dengan orang-orang yang baik. Ni kita duduk marempik, jadi marempik akan dengan dia. Kan? Tu dia. Lepas tu macam mana peribahasa Melayu apa? Orang kata apa? Kalau duduk dengan tukang besi, apa dia? Paling kurang dapat rasa panas. Berlubang baju-baju kena sepihan besi kan. Kalau duduk dengan tukang minyak wangi kan, walaupun tak dapat minyak wangi pun dapat apa? Lekat bau pun jadilah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan silap. Wa an Anas, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kata Abu Bakar bagi Umar radhiyallahu ta'ala anhu selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina, mari kita pergi menziarahi Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Kita menziarahinya seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahinya. Nabi ziarah Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ni? Ummu Aiman ini dia adalah asalnya hamba ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Rasulullah siapa dia? Abdullah. Maka bila Abdullah wafat, Ummu Aiman berpindah pusakanya kepada ibu baginda Siti Aminah. Maka bila Aminah wafat, berpindah dia kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Aiman nama dia Barakah. Nama dia apa? Barakah. Sedap nama itu kan. Barakah. Dan asal daripada Habsyah. Asal daripada apa? Habsyah. Habsyah orang apa? Orang kulit hitam. Ya, orang kulit hitam. Boleh? Maka bila Bila dia wafatnya siapa? Siti Aminah. Siapa yang banyak berdamping dengan Rasulullah adalah ni Ummu Aiman. Dia adalah banyak bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mak angkat lah itu. Ya, Zaid bin Harisah. Lepas tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam besar berkahwin dengan Khadijah, Nabi pun bebaskan Ummu Aiman dan kemudian diperkahwinkan dengan apa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah tu anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Betul. Setelah bercerai, Zaid bercerai dengan Zainab binti Jahsh. Zainab binti binti Jahsh. Maka dapatlah anak dia? Siapa dia? Usamah bin Zaid. Boleh? Dan Nabi SAW macam anggap Ummu Aiman ni macam ibu dia lah. Ibu dia. Maka Nabi tak ada siapa pun kita kata kiranya macam berani bercakap, Nabi ni macam bercakap, kita kata apa? Relax melainkan Ummu Aiman. Sebab Nabi anggap macam ibu dia. Jadi cakap tu kau panggil apa? Cakap tu bergurau-gurau tu relax lah. Itu yang apa? Maknanya Ummu Aiman ni tua lah kalau dikahwin dengan Tua. Zaid. Ya, tua dah. Tua. Dan kemudian dia wafat 5 bulan selepas kewafatan Nabi SAW. Ya. Betul tak 5 bulan? 5 bulan ke 5 tahun Ustaz? Siapa? Maknanya dikahwin dengan Zaid tu anak angkat Rasulullah. Ya. Kahwin dengan mungkin mak angkat jauh beza. Jauh beza. Tapi benda tu biasa. Orang Arab tu biasa. Daripada kecil Zaid, daripada kecil. Jadi kira apa? Benda tu biasa. Ada kelebihan. Ada kelebihan. Saya pun tak ingat pasti. Dia memang orang panggil apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang sungguhlah kat Ummu Aiman ni Ustaz. Mana dia punya ni wafat bila tak tahu ni. Kita berhenti setiap hari lah. Tapi saya tak lama lepas tu lah wafat. Dia pun wafat. Nabi Ummu Aiman pun wafat. Ni sambil cari dia cerita dia. Dan dia adalah orang yang pernah meminum kencing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kata kita Abu Kasam kan dah tak betul ni. Qala Suhaili, Imam Suhaili ni imam yang apa? Yang kita kata orang yang pakar lah dalam sirah. Boleh? Dia kata Ummu Aiman al-Mazkurah, dia lah yang apa? Meminum air kecil Nabi SAW. Nabi kan waktu malam-malam kadang-kadang payah nak keluar, kena kencing dulu, kena keluar ke tempat yang jauh kan, kena tempat yang tak ada orang boleh nampak. Jadi dia nak pergi jauh tu payahlah pula. Maka Nabi ada, dia panggil aidan. Kalimah aidan tu macam mangkuk daripada apa? Kayu. Maka Nabi kencinglah pada-pada dan simpan di bawah katil baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bila pagi-pagi pembantu Nabi, antaranya Ummu Aiman ni membantu untuk mengemah-ngemah khidmat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak air kencing tu dia pergi minum. Boleh? Maka para ulama mengatakan yang pertama, apa saja berkait dengan tubuh Nabi bukan najis. Kata Nabi tak larang, Nabi larang. Boleh? Macam Abdullah bin Zubair minum apa dia? Darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tu dia punya apa? Kita tu siapa melihat kecil ayat kecil Nabi lain lah, bukan macam kecil kita masam busuk semua ada. Boleh haring apa semua kan? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, darah Nabi pun dikatakan wangi. Wangi semua darah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dinukilkan daripada kitab-kitab sirah yang lain. Boleh? Baik, itu cerita tentang siapa dia? Ummu Aiman. Baik. Yang ni apa dia? Abu Bakar dan Umar ziarah Ummu Aiman. Sebab apa? Nabi suka ziarah Ummu Aiman. Jadi kami pun nak pergi apa? Ziarah juga. Falamman tahaya ilaiha, maka bila sampai keduanya kepada Ummu Aiman, dia menangis. Ummu Aiman menangis. Faqala laha, maka kata Abu Bakar dan juga Umar kepada Ummu Aiman, apa yang menyebabkan kau menangis? Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya di sisi Allah Ta'ala itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayalah kan Allah Ta'ala sebut walal akhiratu apa? Walal akhiratu khairun minal ula kan? Akhirat itu lebih baik daripada ula. Ula maknanya kehidupan di dunia. Jadi kata apa? Sayyidina Abu Bakar, tak tahukah akhirat lebih baik untuk Rasulullah kan daripada hidup di dunia ni?
Maka kata Ummu Aiman, inni la abki, aku tak teriak kerana aku tidaklah aku, dia kata aku tidak menangis kerana aku tidak mengetahui, bukanlah aku tidak tahu bahwasanya di sisi Allah Taala lebih baik dari sisi Rasul, bahwasanya di sisi Allah Taala lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi aku menangis kerana wahyu telah terputus daripada langit. Maksudnya apa? Bila dulu Rasulullah ada, wahyu Allah Taala sentiasa diturunkan kepada baginda sallallahu. Kita ni rasa apa? Rasa kebersamaan. Kita rasa apa? Rasa perhatian Allah Taala kepada kita kan. Kadang-kadang ada orang perempuan tu kan, bergaduh dengan suami dia. Lepas tu suami dia kata apa? Hang ni macam belakang mak aku. Itu apa dia tu? Zihar. Betul panggil apa? Zihar. Cerai cara macam tu. Hang ni macam apa? Belakang mak aku. Niat untuk dia cerai bini dia tadi. Maka pada ketika itu tak boleh untuk dia bersama dengan apa dia? Isteri dia serta-merta. Tak boleh. Lepas tu macam mana kelana juga? Hak yang si isteri kata, mampulah bini. Aku ada anak, siapa yang anak dah bagi nafkah pada anak-anak? Pergi jumpa pada apa? Rasulullah. Saya ada anak apa semua, siapa nak cari makan ni kalau saya tak boleh duduk sekali dengan suami saya? Nabi kata, aku nak buat macam mana? Tak boleh nak buat apa ni, hukum Allah Ta'ala dah kena zihar, dah kena pisah-pisah. Esok jumpa lagi, lusa jumpa lagi, lepas tu jumpa lagi Nabi. Macam mana ni, kesian saya, takkan ni anak sampailah turun ayat Quran tentang kafarah zihar. Kafarah apa? Zihar. Itu apa? Kena puasa apa? 2 bulan. Ataupun dia kena bayar, dia kena bebas hamba, ataupun bayar kepada orang miskin makanan berapa? 60 hari berturut-turut. Boleh? Jadi bila kita contohlah, bila kita contoh ada masalah macam tu, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi turun wahyu, bagi penyelesaian untuk apa? Masalah kita. Rasa tak Allah Ta'ala sayang kita? Rasa tak rahmat Allah Ta'ala pada kita? Haja itu dia rasa dekat, rasa dekat Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala sebut nama-nama orang. Falamma qada Zaidun watarah, bila Zaid di Harisah tu, sebut nama. Satu kemuliaan besar lah Allah Ta'ala sebut nama kita dalam Quran. Boleh? Dia rasa apa? Allah Ta'ala bagi berat kita. Baik. Itu yang sebab rasa sedih. Satu lagi, para ulama ni, dia kata, Tok Guru kami kata, kita ni kena apa? Kena berdamping dengan apa? Berdamping dengan aulia-aulia, apa? Orang-orang yang soleh ni. Sebab dengan mereka juga kita akan rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Macam mana rasa dekat ni? Terutamanya orang-orang yang saya sebut kepada ibu-ibu ni, yang mustajab doa mereka. Yang apa? Mustajab apa? Doa-doa mereka. Yang saya sebut pada ibu-ibu kan, ada syekh kepada syekh kami, nama dia Syekh Muhammad Hamadah, Syekh Ahmad Hamadah. Syekh Ahmad Hamadah ni, dia kata dia ni wali besar lah, wali level apa tak tahulah. Meninggal umur 90 tahun, saya sebutlah sebelum ni. Nikah umur apa? 89 tahun. Ataupun dia 92 tahun, nikah 91 tahun baru nikah. Tu dia. Siapa nak lelaki 90 tahun ni kata. Mungkin dia 90 tahun ni gagal. Okay. Jadi kan dia pun tak tahu apa. Dia orang ada apa? Ada sekarang sepupu dia bagi dia satu rumah. Sebab bos sepupu dia kata dia ni orang soleh apa semua. Tak apalah, bagi satu, kita panggil apa? Macam apartment 4 bilik, duduk situ. Tapi dia duduk satu bilik, tak guna dapur, tak guna apa pun. Duduk satu bilik tu ya. Boleh? Lepas tu sebab apa dia kata aku nak nikah apa? Umur 90 ataupun 89. Ni aku dah tak larat dah nak ambil wuduk ke apa semua. Jadi nak kena ada orang yang bantu tolong aku, nanti nak tengok aurat apa semua ni. Orang perempuan lah boleh tengok, tolong. Tu je sebab nikah dia pun. Yang lain lah. Wali sungguh lah kiranya. Pagi keluar dah. Dia panggil pukul 3 memang mesti bangun qiyamulai dah. Hak yang orang bawah ni dengar ayat tahu.
Dia bangun sebab dengan ayak bunyi pipe. Ayak ni je. Orang atas bangun, dia pun bangun kiam bulan. Tak pernah miss sekali, melainkan sekali je. Bila time dia mati. Waktu tu 3 pagi tak dengar bunyi ayak apa lah. Jom kita pergi siapa? Assalamualaikum. Mati dah dia atas kaki. Hari tu je tak dengar ayak bangun kiam bulan. Subhanallah. Kan? Pagi-pagi keluar semua. Petang, orang akan ziarah dia ramai-ramai. Orang-orang. Tuan guru, doa saya nak pergi Amerika, nak dapat visa ni. InsyaAllah dapat. Tuan guru, anak saya nak SPM tahun depan. InsyaAllah lulus. Tuan guru semua. Semua yang dia doa tu makbul semua. Tu dia. Jadi kalau orang-orang yang macam tu, kita duduk kan, bayangkan bila kita ada masalah apa, minta nasihat pada dia, rasa tenang. Rasa kita kata apa, benarnya janji Allah Ta'ala. Bila kita kata tunggu doa makbul, rasa dekatnya Allah Ta'ala sayang kepada kita, kan? Itu yang kita sebut penting duduk dengan apa, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Boleh? Rawahu Muslim. Boleh? Ada cerita masyhur. Kan kita bagi cerita saja relax lah kan. Masyhur ni tu kami cerita lah, tapi ni ibu-ibu nak percaya tak? Tapi ni kira apa, diceritakan oleh apa, guru pada guru saya, Syekh Ali Jumaah. Guru dia nama dia Syekh Ahmad Mursi. Tadi Syekh Ahmad dah guru Syekh Ali Jumaah juga. Syekh Ahmad Mursi. Syekh Ahmad Mursi, Syekh Ahmad Mursi, guru dia nama dia Syekh Amin Baghdadi. Syekh Amin apa? Syekh Amin Baghdadi. Dia ni wali besar lah, wali besar sungguh lah. Kau orang soleh lah, memang duduk di masjid kosan tak pergi mana, duduk ibadat apa semua, makan pun 3 biji kacang je sehari. Dia punya kalau lapar sangat, makan roti bulat tu kan, roti pita tu kan, bahagi 4, ambil suku je makan. Lepas tu dia pun punya mujahadah sebab tak mau bagi ngantuk, tak mau bagi hilang fokus. Boleh? Syekh Ahmad Mursi ni ada adik perempuan. Ni cerita betul. Adik perempuan. Adik perempuan dia buta, kena penyakit apa? Polio ke apa? Polio ke apa yang dulu waktu pun cacar apa kan? Sampai buta mata. Lepas tu pergi jumpa doktor. Adik perempuan dia waktu tu umur 9 tahun. Doktor kata dia ni buta, tak boleh nak buat apa dah. Memang kita tak boleh nak buat operation apa, tak boleh. Kan? Daripada kecil tau. Daripada kecil penyakit tu. Lepas tu tak apalah balik. Lepas tu Syekh Ahmad Mursi dia kata, tak mungkin. Aku percaya Allah Ta'ala mampu sembuhkan juga. Pi jumpa Tok Guru Syekh Amin Baghdadi tadi tu. Syekh Amin Baghdadi, dia kata, Syekh Amin Baghdadi, ni adik saya ni tak boleh nampak dah, doktor kata. Lepas tu Syekh Amin Baghdadi kata, nak buat macam mana? Qadar Allah Ta'ala lah kalau dia tak boleh nampak. Boleh? Lepas tu Syekh Ahmad Mursi kata, saya tak kira. Qadar Allah Ta'ala juga dia boleh menyembuhkan. Tu dia. Cakap je tu Syekh Amin Baghdadi. Tak kira. Tok Guru kena doa. Allah Ta'ala juga boleh jadi qadar dia disembuhkan dengan doa Tok Guru. Tu dia. Syekh Amin Baghdadi kata, dah macam mana nak apa ni Allah Ta'ala. Tok Guru, tak apalah, okey, tutup itu. Tutup itu. Boleh? Lepas tu apa? Dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Dia ditiup kat mulut. Dia ditiup kat apa? Mata adik perempuan tu. Kita buka ikatan, boleh nampak macam biasa balik, macam tak ada apa sakit sebelum ni. Tu dia tu apa dia? Bagi siapa? Apa dia? Adik perempuan Syekh Ahmad Mursi. Sampai waktu tu kiranya dia kata, ni apa ni? Dia pegang apa? Dia pegang janggut Tok Guru. Ni apa ni? Ni janggut. Dia budak tak nampak, dia boleh kecil dia. Ni apa dia ni? Ni janggut. Awak abang aku tak ada. Apa ni janggut? Dia kata janggut sebab apa? Laki lah dia janggut.
Kan? Awak abang aku tak? Betul abang aku tak laki ke tak ada janggut ke tak? Kan? Lepas tu Syekh Hamid Badi kita tak apa ni. Aku minta jangan bagi tahu siapa-siapa selagi aku hidup. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Dah kata kisah yang budak perempuan tu boleh nampak lah. Sebab selagi orang ingat aku apa dia pula ke apa ni buat sihir ke apa. Jadi jangan beritahu siapa-siapa yang hidup. Boleh? Tak apalah. Pi bawa adik perempuan yang Syekh Ahmad Mursi tu bawa adik perempuan ni jalan. Dan tiba-tiba jumpa doktor tadi. Apa adik perempuan hang bukan buta dah ke apa? Ni siapa buat ni? Siapa buat operation? Siapa buat ni? Bukan kesal operation apa ni kata. Siapa buat ni kata? Tak, saya tak buat apa. Dia macam tu, lega macam tu. Aku tak kira siapa yang buat ni. Dia kata, itu ada seorang doa semua. Terus waktu tu kita doktor tu kata, dia macam apa? Ni Allah Taala punya kuasa, Allah Taala punya kuasa. Tu dia sampai doktor tu pun jadi apa? Takjublah. Tak ada apa yang berlaku. Jadi itu dipanggil apa? Benda-benda yang kita sebut kuasa-kuasa Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala zahirkan pada sebahagian para wali ni supaya apa? Kita kekal keyakinan kita terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dia macam-macam kalau kami tengok ni kat Mesir tu, makam-makam hafizah-hafizah Quran ada budak Malaysia kan. Hafizah Quran yang dia meninggal, jasad elok lagi. Yang lain semua hancur mati, tak ada apa dah. Dia elok lah. Kita kata ditanam di tempat yang sama. Patutnya pakai apuk sekali, tapi dia seorang tak apuk. Sepuk. Elok, kafan pun elok, tak ada macam kafan macam baru. Kita pun ada hafizah tu kubur kan mesti kan kubur dia macam bilik tu kat bawah ni. Dia simpan sebab depa kalau kita korek macam biasa macam kat Malaysia, dia akan air keluar. Jadi sebab tu depa terpaksa korek, lepas tu depa tampai simen kat keliling tu buat macam bilik-bilik. Dia mesti. Lepas tu jadi kubur-kubur tu depa akan letaklah. Kalau contoh orang dah mati dah tulang belulang dah apa, dia pakai tolak tulang-tulang tu buat masuk lain. Dia alih-alih kan. Pada kubur yang sama. Kubur wakaf kan dia kena guna. Ya. Dia banyak kubur, tapi kubur zaman-zaman dah kan. Jadi dia kekal guna daripada zaman-zaman lagi. Dia tak. Tapi kalau ada budak tu yang elok lagi jasad dia tak kacau, biar. Banyak benda-benda tu tu memang banyak semua di Mesir. Banyak semua di Mesir. Boleh? Radhiyallahu taala anhu. Baik. Habis di situ. Kita sambung seterusnya mana tadi? Wa an Abi Hurairah kan? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsala Allah ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turid qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha alayhi. Ibu-ibu baris apa? Macam mana? Tarubbuha. Tarbu kan? Tarubuha bi dhammir ra muhada wa mushaddah. Tarubu bi dhammir ra wal muhada wa mushaddadah. Tarubuha alaihi qala la. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. قال فإني رسول الله إليكم بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. Baik. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini dipanggil kelebihan kita ziarah sahabat kita kerana kita cinta kepada sahabat kita, sayang kepada sahabat kita. Kata dia, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki
Ni orang lelaki ni daripada Bani Israel lah, daripada orang dulu. Seorang lelaki menziarahi saudaranya di kampung lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mewakilkan di jalannya seorang malaikat. Maknanya apa? Allah Taala hantar seorang malaikat duduk tengah jalan on the way, kawan nak pergi apa? Ke mana? Ke kampung kawan dia tu tadi. Maka apabila lelaki itu mendatanginya, maksudnya jumpa malaikat tadi tengah jalan, qala, kata malaikat, aina turid? Nak pergi mana? Kata dia, uridu akhali, aku nak pergi jumpa saudara aku dekat kampung tu. Qala, kata malaikat, adakah hang nak, ataupun adakah hang ada nikmat yang hang nak daripada dia? Tu maksudnya ada apa ni hang nak pergi ziarah kawan ni? Ada nak minta duit ke? Tujuan ke? Nak apa, nak bawang ke, nak apa ke? Boleh? Nak apa tujuan lah. Kata dia, qala la, tak ada apa, ghaira anni ahbabtuhu fillah, melainkan aku suka, aku sayang dia kerana Allah Ta'ala. Maka kata laki tadi, kata malaikat tu, maka sungguhnya aku ini utusan Allah kepada engkau, dan Allah Ta'ala telah mencintai engkau seperti mana engkau mencintai saudara engkau kerana Allah. Tu dia ni kelebihan kita apa? Berkawan. Dia tak tahu. Dia tahu. Dia baru tahu. Awal dia tak tahu lah. Siapa dia tu kan jalan? Malaikat rupanya, subhanallah. Jadi kena apa? Kita berkawan kerana apa? Allah Ta'ala. Apa makna berkawan kerana Allah Ta'ala tu? Maknanya cinta kita akan bertambah bila kita nampak dia berbuat taat kepada Allah. Dan cinta kita akan berkurang kalau apa? Dia apa? Berbuat suatu tidak baik, maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu makna apa? Cinta kepada Allah, cinta kerana Allah. Boleh? Baik. Dia tak ada apa-apa, dia punya apa? Maslahat yang dia nak, melainkan hanya kerana Allah Ta'ala. Baik. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadiyan tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakhi gharibun. Wa an Abi Hurairah. Ni hadis yang lain. Baik. Ni kepentingan ziarah pula. Ni kena ziarah juga ni. Tak tahu corona boleh ziarah lagi ke? Daripadanya itu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menziarahi orang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah, maka akan menyeru orang-orang yang menyeru. Maknanya apa? Malaikat-malaikat lah. Maka malaikat akan seru menyeru apa dia? Tibta wa taba mamshaka. Apa ni? Baiklah engkau dan baiklah perjalanan engkau, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau akan duduki tempat engkau di syurga. Subhanallah, besar no. Ziarah orang sakit dia pun. Ziarah orang sakit bukan kita nak pergi sembang lama kat situ, ustaz je kan. Masya-Allah sembuh apa semua ni, tu haji kan. Balik kan, ambil sikit balik. Kan? Dia tak? Lepas tu kita ziarah kawan kita, sihat ke? Alhamdulillah saja, nak dengar berita lama, tak dengar berita apa semua. Tapi kita selalunya bawang tu 2 jam, kita baru balik kan kau. Dan kawan-kawan kita. Jadi benda-benda tu nak apa? Mobus silaturahmi, menambah kemesraan. Ya? Ya. Ada? Yelah. Baik. Iaitu kita kena apa? Kena pesan lah kan, kena pesan kepada orang yang ziarah tu. Kena pesan berziarah tak boleh lama sangat, tak boleh ramai-ramai sangat. Jadi kita kena contohlah, kalau kita sakit ke apa, pesan ke isteri kita ke, kalau contoh orang nak ziarah ikut waktu. SOP. Orang sakit ni, ya.
tu ya tu tak ada masalah pun, tak ada masalah sebenarnya kalau kita tak mau ramai kan. Tapi setengah orang ni kalau kita punya selalunya lah. Kalau kita sakit, kita nak orang ramai supaya dapat apa dia orang panggil positif tu setengah orang kan. Kalau orang tak berdoa, itu adab betul. Kalau orang ada tamu doa pun kita kan kena sebut adab ni, jangan duduk lama sangat. Duduk sakit dia pun duduk situ. Oi aku sakit ni. Duduk situ. Kan? Tanya macam-macam. Tanya. Dia. Tak payahlah duduk ni. Ada tu ustaz yang datang di menziarah hospital tengok buah banyak orang sakit tak boleh makan kan? Ambil satu je. Tu adab. Kan lagi dia bisa orang sakit betul tak boleh makan. Itulah kata masalah pula kan. Jadi kena ada apa? Tahu adab ziarah. Adab ziarah nanti kita tengoklah, tak boleh lah kita kata kalau contoh ziarah orang tu tak buka pintu, kita pergi marah dia kan. Mungkin dia ada uzur. Lepas tu contoh kalau kita masuk rumah dia, tak boleh demand macam-macam kan. Nak KFC lah. Kemudian janganlah duduk lama sampailah tuan rumah rasa susah kan. Itu kena tengok adab-adab ziarah. Boleh? Masalah sekarang ni ziarah ni dah jadi kurang budaya. Dia kurang budaya. Saya rasa kita pun susah nak ziarah orang. Orang nak terima kita tu susah. Betul. Sebab sibuk betul. Covid. Ni kan sebelum Covid pun macam tu kan. Budaya ziarah dia semakin Tapi dulu kena macam meriah lagi macam waktu arwah ayah saya, mak saya tu rasa macam memang pergi jalan. memang kita berjalan sama kawan macam pergi mana ni? Pergi Kuala Lumpur. Jom pergi rumah kawan, teman abah pergi rumah kawan je benda biasa kan. Bawa anak-anak ramai. Sebab dulu ayah ada tu kawan-kawan Cina apa semua duk buat main buah lah, buat main apa lah, biskut bakul lah apa lah kan. Tu. Jadi macam budaya. Itulah bila kan kita dah sibuk, sangat busy melampau. Itulah. Kena kurang sikit lah kot dia. Kena ada dipanggil apa? Lepas tu tambah lagi Facebook, WhatsApp lagi lah kita. Hantar WhatsApp je lah kita. Macam dulu apa? Hantar bertingkit pun gambar. Saya kan nak kahwin dulu. Kena pi hantar kad tu dekat orang tua-tua kan. Rupanya marah kalau kita hantar WhatsApp mesej pun tak mau. Dikira macam kau hajar lah. Tu kena pi lah Pak Long di segambut pi lah. Tu dia letihnya. Kita anak muda. Aduh, aku nak sembang apa orang tua-tua ni kata. Tapi kita dah macam dah tu lah, tak ada budaya macam tu kan. Patutnya kena belajarlah ramah dengan orang tua-tua apa semua. Kami adik-beradik tu kan. Kalau ramai tak boleh mak marah kita duduk dalam bilik tu. Kena keluar duduk tunjuk muka tu, salam duduk apa semua. Dia saya kenal-kenal dengan orang-orang tu, layan depa apa semua. Dengan ayah arwah ajak macam tu. Tapi kalau tengok anak-anak kakak saya apa semua tu, memang tak mau, memang duk main game. Tak mau keluar macam ziarah. Kita ziarah apa semua tak mau salam, tak mau apa. Itulah dah jadi apa? Kekurangan dari segi budaya. Sebab kita bukan kata adab Melayu kan, tapi sebenarnya adab yang kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Itulah. Ya Allah. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wallahu taala alam. Kita berhenti sini dulu insya-Allah. Nanti kita sambung. Sorry mengantuk sikit mengantuk. Itulah vitamin. Ngantuklah Cik Leha. Ustaz jaga anak ke? Jagalah, tidur kat bawah tu dengan baby. Lepas tu anak-anak tu pantang lepa tu yang si Hanani apa semua. Takut dia tu. Cakar muka. Dia geram. Dia tarik
Cakap ni awak ni tu kata ni. Budak tahu dah budak ni dia buat perangai dia. Allah. Jadi insya-Allah kita selawat sekali pada Nabi SAW, kemudian kita tutup majlis insya-Allah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiru وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang.